Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pasal bab pertama, iaitu pengenalan ekonomi. Okey, pertama sekali kita kena tahu apa itu ekonomi. Ekonomi boleh didefinisikan sebagai satu bidang sains sosial yang mengkaji gelagat manusia dalam menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang terhad untuk memaksimalkan kehendak atau kepuasan mereka yang tidak terbatas. Ekonomi ini terbahagi kepada dua, iaitu mikro dan makro. Mikro ini lebih kecil, iaitu kaji tentang individu dan firma, manakala makro ini menyeluruh dan global. Seterusnya dalam ekonomi terdapat tiga masalah, iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Kekurangan ini disebabkan kekurangan sumber. Kekurangan. Sebagai contoh, kehendak kita memang tidak terbatas, tapi kita mungkin menghadapi masalah kekurangan dari segi sumber semula daya, masa, tenaga, kewangan serta faktor-faktor pengeluaran yang lain. Disebabkan kekurangan, kita kena buat pilihan. Misalnya kita ada sedikit wang, tetapi kita kena pilih antara buku dan baju. So kita kena buat pilihan salah satu yang mana akan memaksimalkan kehendak dan kepuasan kita. Misalnya kalau baju tu boleh memaksimalkan kepuasan kita, so kita terpaksa melepaskan buku. Oleh itu, buku itu adalah kos lepas. Kos lepas boleh didefinisikan sebagai pilihan kegunaan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Oleh itu, seterusnya faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ini terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Tanah ialah sumber semula jadi yang terdapat di muka bumi ini. Ganjaran kepada tanah ialah ganjaran kepada tanah terdiri daripada sewa. Seterusnya, buruh pula ialah dapat didefinisikan sebagai sumbangan individu secara mentah maupun fizikal dalam proses pengeluaran. Ganjaran bagi buruh ialah upah ataupun gaji. Seterusnya, modal. Modal ialah yang diciptakan oleh manusia untuk membantu firma menggunakan barang dan perkhidmatan. Ganjaran bagi modal ialah bunga ataupun dividen. Dan faktor terakhir ialah usahawan. Usahawan ialah individu yang bertanggungjawab dan mempunyai inisiatif untuk menggabungkan sumber ekonomi yang lain. Ganjaran bagi usahawan ialah untung. Hari ini kita belajar tajuk ini dulu. Kita sambung untuk hari seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekonomi, di mana kita tahu sistem ekonomi terbahagi pada empat, iaitu sistem ekonomi kapitalis atau turut dipanggil pasaran bebas, sistem ekonomi sosialis atau perancangan pusat, sistem ekonomi campuran dan juga sistem ekonomi Islam. Melalui sistem ekonomi kapitalis ini kita akan menumpukan kepada individu dan juga firma. Manakala bagi sosialis ini kita akan menekankan kepada kerajaan. Seterusnya, mengenai sistem ekonomi campuran kita akan menekankan tentang individu, firma dan juga kerajaan. Manakala dan yang terakhir, sistem ekonomi Islam ini kita akan menekankan mengenai sesuatu yang kita buat akan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Setiap sistem ekonomi ini dia akan dapat dibezakan melalui 5 faktor. Yang pertama adalah pemilikan faktor, yang kedua adalah harga, yang ketiga tujuan pengeluaran, yang keempat pembuatan keputusan, dan terakhir ialah persaingan. Bagi sistem ekonomi kapitalis atau pasaran bebas, pemilikan faktor adalah dimiliki oleh individu dan juga firma secara menyeluruh, manakala harga pula ialah berdasarkan mekanisme harga, iaitu permintaan dan penawaran di pasaran.
Yang terusnya, tujuan dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan firma. Pembuatan keputusan dilakukan oleh individu dan juga firma. Dan yang terakhirlah akan wujudnya persaingan di antara firma-firma yang terdapat di sesebuah negara. Manakala sistem ekonomi yang kedua iaitu sistem ekonomi sosialis yang menekan kerajaan, pemilikan faktornya adalah 100% kepada kerajaan. Manakala harga yang dilakukan ialah berdasarkan kerajaan, bukan lagi mekanisme harga. Tujuan pengeluaran sesuatu barang adalah bagi memaksimumkan kebajikan masyarakat. Dan seterusnya, pembuatan keputusan akan dilakukan oleh semuanya akan dilakukan oleh pihak kerajaan, bukan lagi di tangan individu dan juga bukan lagi di tangan firma. Dan yang terakhir, tidak akan wujud persaingan kerana setiap aktiviti yang dilakukan akan kerajaan yang akan kawal. Yang seterusnya ialah mengenai sistem ekonomi campuran, di mana pemilikan faktor ialah individu dan firma tidak akan ada hak untuk memiliki sesuatu faktor atau memiliki sesuatu sumber, manakala tetapi kerajaan akan mengawalnya. Seterusnya mengenai harga adalah berdasarkan mekanisme harga yang turut akan dikawal oleh kerajaan. Tujuan pengeluaran ialah bagi pengeluaran individu dan firma akan memaksimumkan keuntungan, manakala pengeluaran bagi kerajaan ialah akan memaksimumkan kebajikan masyarakat. Bagi pembuatan keputusan akan dilakukan oleh individu dan firma, tetapi keputusan akhir akan dibuat oleh kerajaan dan akan berlakunya persaingan antara firma-firma dan setiap yang berlaku akan dikawal juga oleh kerajaan. Dan seterusnya, dan yang terakhir ialah mengenai sistem ekonomi Islam, di mana pemilikan faktor adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan. Dan seterusnya, harga ditentukan oleh kerajaan dan juga dibantu oleh firma-firma yang terdapat di sesebuah negara. Tujuan pengeluaran adalah bagi memaksimumkan kebajikan masyarakat. Seterusnya, pembuatan keputusan dilakukan oleh kerajaan dan juga kerajaan sahaja dengan bantuan firma-firma yang lain dan akan wujudnya persaingan. Okey, itu saja untuk pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu nak mengajar mengenai permintaan. Apa itu maksud permintaan? Permintaan merupakan kesanggupan, keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu kuantiti barang dan perkhidmatan pada tingkat harga dan jangka masa tertentu. Okey, terdapat dua bentuk permintaan di sini. Pertama, perubahan keluk permintaan ni akibat daripada kuantiti permintaan. Yang kedua, disebabkan oleh perubahan permintaan sahaja. Okey, apakah perbezaan antara kedua-dua ini? Jom kita saksikan. Okey, yang pertama, keluk perubahan kuantiti permintaan berlaku akibat perubahan permintaan di sepanjang keluk permintaan ini sahaja. Ini bermaksud apabila permintaan terhadap sesuatu barang meningkat daripada PO ke P1, harga kuantiti barang yang diminta akan berkurang daripada QO ke Q1. Manakala apabila harga menurun daripada PO ke P2, kuantiti permintaan terhadap sesuatu barang akan meningkat daripada QO ke Q2. Hukum permintaan adalah song-song. Ini bermakna apabila harga sesuatu barang atau perkhidmatan meningkat, menyebabkan kuantiti terhadap kuantiti permintaan barang tersebut akan berkurang dan sebaliknya. Okey. Kita teruskan dengan keluk yang kedua, di mana keluk permintaan berlaku akibat perubahan permintaan disebabkan oleh faktor-faktor permintaan yang lain. Apa contohnya faktor permintaan? Cita rasa, musim, pendapatan pengguna. Okey. Dekat sini, keluk perubahan permintaan ni berlakunya peralihan atau perpindahan keluk dari kiri ke kanan akibat faktor-faktor yang disebutkan sebentar tadi.
Okey, sebagai contoh, apabila harga sebagai contoh kan, bila tiba musim hujan, permintaan terhadap payung akan meningkat. Ini menyebabkan kalau permintaan akan beralih ke kanan. Daripada harga tetap sama, tetapi permintaan terhadap payung meningkat daripada QO ke Q1. Manakala sekiranya musim kemarau, permintaan terhadap payung akan berkurang daripada QO ke Q2. Dapat kita perhatikan di sini, apabila permintaan meningkat, peralihan telur akan bergerak ke kanan. Sekiranya permintaan terhadap barang tersebut berkurang, maka peralihan telur akan bergerak ke kiri. Sekian sahaja. Terima kasih. Hidupku ini satu janji yang ku gapai pasti. Satu